Yesus Kristus. Shalom, cawaan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh melakukan ibadah persekutuan melalui online. Minggu lalu kita sudah mengadakan persekutuan secara onsite. Mudah-mudahan kondisi pandemi semakin membaik sehingga kita boleh selalu bersekutu bersama secara onsite. Kita sudah mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita di saat pandemi. Tuhan adalah penolong kita yang sungguh. Mari kita memuji namanya dengan menyanyikan lagu Tuhan Perlindunganku. Bapa yang ada di sorga, kami bersyukur karena berkat Tuhan. Hari ini kami masih menghirup udara dan boleh bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh hadir ke tengah persekutuan kami secara online, sehingga setiap oma dan opa yang menyaksikan ibadah persekutuan ini dari rumah masing-masing boleh merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga setiap doa yang kami naikkan boleh naik ke hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan Opa, mari kita terus memuji kemuliaan nama Tuhan dengan menyanyikan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Anawati Esther.
亲爱的弟兄姐妹，我要献上一首诗歌，合神心意。Hari ini baca tanggapan kita terdapat di Alkitab Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk Korah syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dan nyanyian syukur ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya itu tetap turun-temurun. 中文的也是我们一同来念诗篇100章1节到第5节。普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的，我们是他的民，也是他巢场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的心事存到万代。 Oma dan Opa, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Semuto Nilai, kita akan mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian Tuhanku.
亲爱弟兄姐妹们平安， Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 好久不见， Sudah lama kita tidak bertemu. 很高兴就是今天能够有这个荣幸，就是宣道堂能够再一次的邀请我来到你们当中讲道。 Saya sangat bersyukur dan juga karena GPMRI boleh mengundang saya untuk khotbah. 真的感谢你们的邀请。 Terima kasih untuk undangannya. 那我们现在呢？我和赖传道，我们全家人，我们人在美国。 Sekarang ini saya bersama penginjil Tony, satu keluarga berada di Amerika. 我们都还继续我们的学习， Kami sedang belajar 所以请弟兄姐妹们能够为我们代祷， dan juga tolong doakan kami 让我们能够有好的学习，可以将来来服侍上帝。 supaya kami bisa belajar dengan baik dan supaya nanti ke depannya kami boleh melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. 谢谢你们。 Terima kasih. 那今天我要传讲的题目叫做"从未违背意向"。 Dan juga tema pada kali ini yang akan saya sampaikan adalah tidak pernah menolak dan tidak taat kepada perintah Tuhan. 那经文是在使徒行传的26章12到23节。 Dan juga firman Tuhan diambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-23. 那我请赖传道为我们来读12到19节就可以了。 Dan juga saya akan minta penginjil Tony untuk membaca ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, "Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, 'Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang gegala rangsang.' Tapi aku menjawab, 'Siapa engkau, Tuhan?' Kata Tuhan, 'Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadamu memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat." 让我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的天父上帝，我们向你献上感谢。 Bapa di surga, kami sangat berterima kasih. 主啊，谢谢你让我们能够有恩典成为你的儿女。 Tuhan, kami sangat bersyukur boleh menjadi anak-anak-Mu. 然而我们知道，我们成为你的儿女之后，我们也带着伟大的使命。 Dan juga kami sangat bersyukur setelah menjadi anak-anak-Mu, kami juga membawa satu amanat agung. 主啊，今天求你再一次的来点燃我们每一个人的心。 Tuhan, sekali lagi Tuhan, Engkau memercikan api dalam hati kami. 主啊，让我们无论是行走在外，或者是在家里，让我们在各样的处境当中，都能够记得要把福音传扬出去。 Tuhan, baiklah, biarlah kami pada saat di rumah maupun di luar, kami boleh mengabarkan kebenaran firman-Mu kepada banyak orang. 主啊，孩子把今天的讲道完全的交托在你的手中。 Hamba-Mu juga menyerahkan khotbah pada hari ini ke dalam tangan-Mu. 愿你今天能够做成你要做的事， Biarlah Engkau boleh mengerjakan apa yang hendak Engkau kerjakan pada hari ini. 要把荣耀能够归给你。 Sehingga kemuliaan hanya untuk Engkau saja. 我们如此感谢祷告，都是奉靠主耶稣基督的名求。 Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 亲爱的弟兄姐妹们， Bapak, Ibu, Saudara sekalian, 有一对父子，他是非常著名的马拉松竞赛选手。
ada satu pasang ayah dan anak. Mereka adalah seorang pelari maraton yang sangat terkenal. 他的父亲叫做 Dick Hoyt， Dan ayahnya bernama Dick Hoyt 儿子叫做 Rick Hoyt， dan juga anaknya bernama Rick Hoyt. 就是我们在电脑上面可以看，在那个 PowerPoint 上面可以看到的照片。 Kita bisa melihat di depan kamera ini, di depan screen ini. 我不知道大家认识他们吗？ Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu saudara mengenal mereka. 那这对父子他们的故事感动了全世界上千万的人。 Dan juga pasangan ayah dan anak ini sangat membuat banyak orang, ratusan ribu orang terharu akan apa yang mereka kerjakan. 为什么呢？ Mengapa hal ini 原来 terjadi? 这一个儿子就是 Rick， Oh, ternyata Rick, anaknya ini, 他其实是一个无法跑步的人。 sebenarnya dia adalah orang yang tidak bisa berlari. 那他在出生的时候， Pada saat dia lahir, 他因为脐带绕颈， karena terlilit oleh terlilit oleh tali pusarnya 所以就缺氧， sehingga kurang oksigen, 然后他就被医生宣判脑瘫。 sehingga dia diberikan satu berita oleh dokter bahwa dia otaknya tidak bisa digunakan lagi. 那医生断言他等同于植物人。 Dan juga dokter itu mengatakan bahwa dia akan menjadi orang yang lumpuh. 那他不但不能走路，也无法说话。 Dia bukan hanya saja tidak bisa jalan, tapi dia juga tidak bisa berkata-kata. 但是当他听到这个恶讯之后， Tetapi pada saat ayahnya mendengar berita buruk ini, 那 Rick 的父母他们感觉到非常的难过， mereka sangat-sangat sedih. 可是他们却不放弃， Tapi mereka tidak menyerah. 他们努力的去养育、教育 Rick。 Dia tetap mengasihi dan juga tetap mendidik dan juga tetap membesarkan Rick 那在 ini. 这个过程当中， Dan di tengah-tengah perjalanan ini, 他们很惊讶的发现，其实 Rick 他并非脑中一片空白， dan juga mereka menyadari bahwa otak Rick tidak hanya satu yang tidak bisa apa-apa. 他也是有理解能力的。 Dia bisa mengerti. 哇，这让他们太高兴了。 Dan hal ini membuat mereka sangat bersuka cita. 于是父母亲就开始帮助 Rick 来学习， Sehingga orang tuanya terus mengajarkan Rick segala sesuatu yang 而且 diajarkan. 他们找到了一种非常特殊的一种互动式的电脑。 Dan juga mereka juga menemukan satu komunikasi yang begitu baik, itu melalui komputer. 而且让 Rick 他可以将他自己他想说的话，透过他头部这样轻微的动作， Dan juga melalui gerakan daripada kepalanya, 他就可以在电脑上选出文字来表达他的想法。 dan juga dia bisa memilih kata-kata yang ada di komputer untuk mengungkapkan perasaannya. 那有一天，15岁的 Rick， Dan juga pada saat itu Rick berumur 15 tahun, 他得知了一个消息， dia mendapatkan satu berita. 就是有一位运动选手他在交通事故中意外的瘫痪。 Dan juga ada seorang pelari karena ada kecelakaan sehingga dia menjadi lumpuh. 那当地的组织，他就组织了一个慈善的长跑。 Dan juga ada satu organisasi di tempat itu yang ingin membawa untuk membantu pelari yang lumpuh ini. 那于是他就告诉他的爸爸说，他要参加这项跑步。 Dan juga dia mengatakan kepada papanya bahwa dia ingin mengikuti lomba lari ini. 然后他得来了这个奖金来帮助人。 Dan juga setelah dia mendapatkan uang ini, dia ingin membantu orang lain. 就这样 ，Rick 的爸爸 Dick Sehingga dengan mendengar hal ini, papanya Dick 就让他坐在了一台有一个特殊设计，就是前头有座椅的脚踏车上。 sehingga dia membuat satu tempat duduk untuk Rick supaya dia bisa membawa Rick untuk berlari. 那他就开始了这个跑步的这一条路。 Sehingga dia mulai karirnya sebagai pelari pada saat itu. 后来结果虽然不理想， Walaupun akhirnya bukan satu hal yang sangat membanggakan, 他们只得了倒数第2名。 mereka hanya mendapatkan juara kedua dari belakang. 但是这个儿子 Rick 他说了一句话， Tetapi Rick ini mengatakan satu kalimat. 他说：“爸爸， Dia mengatakan kepada papanya, "Papa, 跑步的时候
让我觉得我是一个正常人。 Pada saat berlari, saya merasakan bahwa saya seperti manusia normal. 就是这一句话， Dan juga satu perkataan ini, 就感动了他的父亲， dan juga membuat papanya sangat terharu. 对他激励了他父亲 Dick， 他有一个很伟大的梦想， Sehingga membuat Dick mempunyai satu pengharapan. 就是只要我还能够跑， Dick mengatakan, kalau saya masih bisa berlari, 那我一辈子都要带着我的儿子 Rick 来跑步。 maka saya akan membawa Rick seumur hidup saya untuk berlari. 就这样，在30多年来， Dan dengan begitu 30 tahun kemudian, 他们父子已经跑过了大概1000多次大大小小的竞赛。 dan juga ini membuat mereka sudah berlari kurang lebih ada 1000 perlombaan lari maraton yang besar maupun yang kecil. 对，甚至他们还参加了铁人三项。 Sampai mereka juga mengikuti triathlon, pertandingan triathlon. 对，铁人三项就是这3张照片。 Jadi triathlon adalah ketiga hal ini yang mereka pertandingkan. 对，他的爸爸带着他游泳， Papanya membawa dia berenang, 对，把他放在这个橡皮船上面。 itu ditaruh di perahu karet. 对，然后还有下面的爸爸就是在后面骑脚踏车，他坐在前面。 Yang kedua adalah bersepeda. 对，然后另外一张也是跑步的。 Yang ketiga adalah lari. 对，他就是参加了这个铁人三项。 Maka mereka mengikuti tiga triathlon ini pertandingan. 哇，亲爱的弟兄姐妹们，这则故事是不是很令人感动？ Bapak Ibu saudara sekalian, bukankah peristiwa ini merupakan satu peristiwa yang sangat mengharukan orang lain? 儿子的一句话， Satu perkataan dari anaknya 竟然成为父亲人生中最伟大的志愿与梦想。 menjadi satu impian bagi papanya dan mengubah seluruh hidupnya 就这样推动着父亲每日的生活。 dan juga menggerakkan kehidupan daripada ayahnya. 那弟兄姐妹们，事实上这样的事件不是只有发生在这位父亲身上， Bapak Ibu saudara sekalian, kejadian nyata ini bukan hanya terjadi pada papa ini saja, 它也发生在保罗的身上。 tapi juga terjadi bagi kehidupan Paulus. 我们在今天的经文里， Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, 我们也可以看见保罗有一个伟大的意象， kita juga melihat Paulus juga mempunyai satu impian, satu mimpi yang dari 这个意象是从上帝而来的。 dan juga satu impian ini dari Tuhan. 这个意象在刚刚的第23节有提到， Satu impian atau satu misi yang di pasal 26 ada dikatakan di sana. 我们来看一下 Mari kita lihat bersama-sama. 这个意象怎么说呢？ Impian ini apa? Impian atau visi atau misi ini apakah itu? Di ayat yang ke-23 di sini katakan, yaitu bahwa Mesias harus menderita, sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. 弟兄姐妹，保罗的大半辈子都在为这个意象而活。 Dan juga kita melihat dari seluruh hidupnya daripada Paulus ini, dia menjalani misi atau visi ini. 那甚至在19节，他很勇敢的在亚基帕王面前说， Sampai di ayat yang ke-19 dia juga mengatakan sesuatu kepada raja. 他说 Dia mengatakan, 亚基帕，我故此没有违背那从天上来的意象。 sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. 亲爱的弟兄姐妹们，这个意象是什么意象呢？ Bapak Ibu saudara sekalian, misi ini atau visi ini itu apa sih? 我想简单的说，就是要去传福音， Saya ingin mengatakan secara singkat, yaitu kita harus memberitakan firman, 就是要去见证耶稣基督。 yaitu memberitakan tentang Yesus Kristus. 但是弟兄姐妹们， Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, 我们要知道，这个意象不仅是上帝托付给保罗的而已， dan kita harus tahu bahwa misi visi ini bukan hanya kepada Paulus saja. 上帝也托付给我们每一位基督徒。 Tuhan juga memberikan
visi misi ini kepada setiap kita orang-orang yang percaya kepada 当 Tuhan. 我们信了主的那一刻， Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus pada saat itu, 这个意象就临到了我们的身上， misi visi ini sudah ada dalam hidup kita. 让我们去为主而活，去做见证， Supaya kita hidup untuk Tuhan dan kita menjadi saksi bagi 去 Tuhan. 传扬主耶稣。 Dan memberitakan tentang Yesus Kristus. 但是弟兄姐妹们， Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, 我们是否像保罗一样？ apakah kita seperti Paulus? 我们敢说， Kita berani mengatakan, 我们从来没有违背那从天上来的意象吗？ saya tidak pernah tidak taat kepada penglihatan yang daripada sorga itu, misi yang daripada sorga itu. 亲爱的弟兄姐妹们， Bapak Ibu Saudara sekalian, 是什么原因 sebenarnya apa sih alasannya 能够使保罗能够活出一个从来没有违背那天上意象的生命呢？ sehingga Paulus bisa tidak pernah tidak taat akan penglihatan atau visi misi yang daripada Tuhan itu? 那我们今天就要从这个19节的上文12到18节来了解。 Kita harus melihat teks yang dari tadi kita baca punya dari 19 di ayat sebelumnya, yaitu ayat 12 hingga ayat yang ke-18. 因为在这个19节的刚开始有一句个词说故此， Karena di ayat yang ke-19 ini di sana dikatakan ada satu kalimat pembuka katanya sebab itu. 这表示说保罗之所以能够从来没有违背从天上来的意象，原因在上面。 Di sini ingin dikatakan bahwa Paulus dia tidak pernah tidak taat kepada penglihatan daripada sorga itu, misi daripada sorga itu karena alasan yang di atas. 对，上面提到了一个在他生命中一个很重要的经历。 Di atas itu dia mengatakan satu pengalaman yang sedang yang telah dia hadapi, yang telah dia dapatkan. 今天我们就要从这个经历来了解， Nah, sekarang hari ini kita mau belajar daripada apa yang telah didapatkan oleh Paulus. 为什么保罗能够活出没有违背意象的生命？ Kenapa Paulus bisa menghidupi hidup yang tidak pernah tidak taat kepada penglihatan yang dari sorga itu? 第一 Yang pertama, 是在12到15节， di ayat 12 hingga ayat yang ke-15. 是因为保罗认识了主是谁。 Karena Paulus mengetahui, mengenal siapa Tuhan sebenarnya. 从第12节开始， Di ayat yang ke-12 di sana dikatakan, 保罗就叙述到他过去的经验。 itu Paulus dia menceritakan apa yang dia alami, 对，第12 yang 节 pernah 说， dialaminya. 他说那时我领了祭司长的权柄和命令往大马色去。 Dan dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsik. 他往大马色做什么呢？ Apa yang dia lakukan di Damsik itu? 他往大马色是为了要去逼迫基督徒， Dalam perjalanan ke Damsik itu dia adalah ingin menganiaya orang Kristen. 他要把那些信主的基督徒都把他捆绑起来带到耶路撒冷。 Dan juga dia ingin menangkap semua orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus itu untuk dibawa ke 对， Yerusalem. 他要让这些人无法继续去传扬耶稣基督。 Dia ingin supaya orang-orang Kristen ini tidak bisa meneruskan untuk mengabarkan Injil kepada orang lain. 为什么保罗要这么做呢？ Mengapa Paulus ingin melakukan hal 我 itu? 们知道保罗是一个背景非常雄厚的耶， Kita melihat bahwa Paulus pengalamannya, latar belakang itu sangat-sangat berarti. 他出生在大树城， Dia lahir di Tarsus 在一个非常传统的犹太人家庭， dan juga di satu keluarga tradisional yang sangat ketat, 他的家 orang 非常 Yahudi 他家非常富有， dan juga keluarga yang kaya 然后又是一个虔诚的法利赛 dan 人， juga orang Farisi yang sangat taat 而且他自幼接受很严谨的律法训练， dan juga dia dibawa pengajaran daripada Farisi yang sangat ketat. 他是在当时有一个很有名的律法师加马勒门下受教。 Dan juga dia adalah seorang dari guru besar Gamaliel, dia mengajar dia. 但是为什么他会踏上这个要去逼迫基督徒的路呢？ Tapi mengapa dia menghidupi hidup yang menyiksa orang Kristen? 原因就是 Alasannya karena 他
根本不相信耶稣基督就是真神。 Karena dia tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah. 他虽然有这些背景，他懂了很多的旧约， Walaupun dia ada satu latar belakang bahwa dia mengerti seluruh Alkitab perjanjian lama, 但是他没有真正的明白那些关于弥赛亚的预言。 tapi dia tidak pernah mengerti ada satu tentang Mesias itu. 他不相信耶稣就是那一位弥赛亚， Dan dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. 他不相信耶稣就是神， Dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan. 在他心里面，耶稣只是一个骗子。 Dalam hatinya Yesus adalah seorang penipu. 哇，所以这时候他认为他为他的宗教大发热心，他要去逼迫基督徒。 Sehingga dia ingin demi agamanya dia ingin menangkap orang-orang Kristen. 他逼迫基督徒，就等于逼迫了耶稣基督。 Tapi pada saat dia menganiaya orang Kristen, berarti dia juga menganiaya Yesus Kristus. 今天弟兄姐妹讲到这一个逼迫， Bapak Ibu Saudara sekalian, mengatakan tentang, kalau kita berbicara tentang menganiaya, 我就想到了在我们家发生的一件事情。 dan juga saya mengingat kembali bahwa dalam keluarga kami terjadi satu penganiayaan juga. 那我记得在我的女儿可能才4、5岁的时候， Itu pada saat anak kami berumur 3岁3 sampai 4 tahun. 那有一次我和赖传道我们在万隆服侍， Itu kan saya bersama dengan penginjil Tony pelayanan ke Bandung. 那我们没有办法照顾女儿， Pada saat itu kami tidak bisa menjaga anak kami. 那时候赖传道的妹妹刚好在万隆， Dan juga pada saat itu adik dari penginjil Tony ada di Bandung. 所以我们就把孩子交给了他妹妹。 Sehingga kami meminta adik-adik dari penginjil Tony untuk menjaga anak kami. 他的妹妹就带我的女儿卡拉去百货公司吃午餐。 Dan juga adik kami membawa Kara pergi makan siang di mall. 那我记得在我把女儿交给妹妹的时候，我把水壶也交给卡拉。 Pada saat saya membawa anak saya kepada adik kami, saya juga memberikan satu tempat minum, ya, botol minum untuk adik saya. 我就嘱咐卡拉说要记得多喝水哦。 Dan juga saya bilang kepada Kara bahwa dia harus banyak minum air. 后来我们服侍结束了， Dan juga akhirnya pelayanan kami selesai. 我们联络了妹妹， Dan juga kami sudah telepon kepada adik kami. 然后我们就到百货公司去接她。 Dan juga kami sampai ke mall untuk menjemput dia. 对，那个时候就是赖传道在前面开车，我坐后面。 Dan juga pada saat itu penginjil Tony ada di depan mobil dan juga saya di belakang mobil. 对，我把卡拉就是开了车门，我把她接进来。 Dan juga pada saat saya buka pintu mobil dan juga saya gendong Kara. 对，当我接她进来的时候，我看水壶还很多水。 Dan pada saat saya menggendong Kara dan beserta botol air ini, saya lihat kok botol airnya banyak minuman, masih banyak air. 然后我就问卡拉说：“卡拉，今天你喝水了吗？” Lalu saya bertanya kepada Kara, Kara kamu sudah minum air hari ini? 卡拉说：“有啊。” Kara bilang ada. 我说：“只喝一点点吗？” Cuma minum sedikit. 卡拉说：“没有，我喝很多，那个是我喝了又再加满，又再加满的。” Lalu dia mengatakan, enggak, saya minum banyak sekali. Saya habis minum, saya tambah lagi. 然后我听了就相信了。 Dan juga waktu saya mendengar itu, saya percaya. 就是当我一抬起头来的时候， Dan pada saat saya melihat ke depan, 对，我就看到那个后照镜， saya melihat satu kaca yang bisa melihat ke 我 belakang. 看到赖传道他的表情， Dan juga saya melihat tatap muka daripada penginjil Tony. 他就向我摇头， Dan juga dia menggeleng-gelengkan kepalanya. 他就告诉我说， Dia mengatakan 他没有喝。 Dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak minum. 哇，我那时候听到了有的反应，心里其实不太高兴。 Pada saat saya melihat reaksi dari penginjil Tony, saya sebenarnya agak tidak senang. 我想说，难道你不认识你的女儿吗？ Saya mengatakan, apakah kamu tidak kenal anak kamu? 难道你不认识她吗？ Apakah kamu tidak benar-benar kenal dengan anak kamu sendiri? 然后后来回到家之后， Sampai di rumah,
那我就有点累，我就睡了一下。 Karena saya sudah capek sehingga saya tidur. 那当我睡醒之后， Dan pada saat saya bangun, 那我就打开了那个什么房间的门，要去到客厅。 dan juga saya ingin keluar ke ruang tamu. 然后我一走出去的时候，又碰到赖传道。 Waktu saya mau ke ruang tamu, saya melihat penginjil Tony. 然后赖传道告诉我说， Dan penginjil Tony mengatakan, 他没有， dia tidak minum air. 我刚刚问过他了， Tadi saya sudah mengatakan kepadanya. 他怕被你骂。 Saya tadi bertanya kepadanya dan dia takut karena kamu marah. 然后我听到之后非常的惊讶， Waktu saya mendengar itu saya sangat terkejut. 我想怎么会我睡完一个午觉，这个答案就有180度的转变？ Kenapa setelah saya bangun dari tidur jawaban daripada anak kami itu 180 derajat berbeda? 那我心里面很怀疑， Dan juga saya sangat meragukan hal itu. 因为在我心里面我不相信这件事情， Karena dalam hati saya tidak percayakan hal ini. 因为在我过去教养养育他的经验里，我认为我认识我的女儿。 Karena pada saat saya membesarkan anak saya percaya kepada anak saya. 然后我就回了房间， Dan juga saya masuk ke kamar. 把门关起来，偷偷打电话给妹妹。 Dan juga saya tutup pintu dan saya telepon kepada adik. 然后当我电话打通的时候， Dan pada saat saya telepon dan juga saya nyambung teleponnya, 我就问妹妹说 saya tanya kepada adik saya. 妹妹，卡拉刚才有喝水吗？ Saya tanya, adik, itu Kara tadi ada minum air tidak? 妹妹回答说有啊，嫂嫂，她喝了很多水耶。 Bilang, ada kakak ipar, dia minum banyak sekali. 因为她喝完了水，然后又在加。 Dia udah minum habis dan dia tambah lagi. 哇，弟兄姐妹，当我听到这个消息的时候， Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat saya mendengar berita ini, 我真是兴奋极了。 wah saya sangat senang sekali. 我立刻跑到客厅， Dan juga saya lari sampai ke ruang tamu. 在赖传道面前公布这个大好的消息。 Dan juga saya mengatakan kepada penginjil Tony berita baik ini. 我说卡拉有喝水， Saya mengatakan bahwa Kara ada minum air. 我好高兴。 Dan saya senang sekali. 但是我当场看见赖传道，他非常抱歉，他感觉到很羞愧。 Dan pada saat saya melihat penginjil Tony, saya melihat mukanya dia sangat-sangat merasa bersalah. 他就走过去拥抱卡拉， Dan juga dia pergi dan juga dia memeluk Kara. 然后他向卡拉道歉。 Dan dia juga minta maaf kepada Kara. 卡拉的心里那时候看起来好像很高兴。 Dan juga pada saat itu Kara merasa sangat senang sekali. 因为那时候他一直靠近我，一直亲我的脸， Dan karena pada saat itu dia terus mencium pipi saya. 好像在告诉我，好像在跟我说谢谢。 Dan juga mengatakan terima kasih kepada saya. 亲爱的弟兄姐妹，后来那一天，当卡拉睡了之后， Dan Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat Kara sudah tidur, 对赖传道那天晚上告诉我说，哦，他的心今天真的好痛。 dia mengatakan, penginjil Tony mengatakan, wah hari ini hatinya sangat sakit 他 sekali. 觉得他对他的女儿感到非常的抱歉， Dan juga dia sangat merasa bersalah kepada anaknya. 然后我就笑笑的对他说 Dan juga saya tertawa dan juga saya mengatakan：“ 我 kepada 说悔 penginjil 改 Tony, 吧， ayo bertobatlah, 不要再像保罗一样了。 jangan seperti Paulus. 对，保罗就是不相信耶稣，所以逼迫耶稣。 Paulus karena tidak percaya kepada Yesus sehingga dia menganiaya Yesus. 亲爱的弟兄姐妹们， Bapak Ibu saudara sekalian, 保罗因为不相信耶稣是神， Paulus kan dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. 他认为耶稣是一个骗子， Dan dia merasa bahwa karena dia menganggap bahwa Yesus adalah penipu. 但是没想到他所逼迫的是真神。 Tapi dia apa yang dia lakukan, apa yang dia aniaya adalah benar-benar Tuhan yang sebenarnya. 那就在保罗他走向大马色的时候， Jadi pada saat Paulus menuju ke Damsyik, 这个13到14节提到， di ayat ke-13 dan ayat ke-14 di sana katakan, 他说主用极大的光照向了他， dia mengatakan bahwa Tuhan menggunakan sinar yang begitu terang untuk menerangi dia. 但是他就立刻扑倒在地， Dan pada saat dia langsung terjatuh, 然后他听见主耶稣向他说：“你为何逼迫我 dan dia mendengar perkataan daripada Tuhan, mengapa engkau menganiaya aku? ”这时候保罗的眼睛就立刻盲了， Dan pada saat itu mata daripada Saulus langsung buta.
但是他属灵的眼光却开始明亮了起来。 Tapi mata kerohanian yang mulai terbuka. 他问了一句很吊诡的话， Dan dia mengatakan atau bertanya satu perkataan yang sangat-sangat paradoks. 他说 Dia mengatakan, 主啊，你是谁？ Tuhan, engkau siapa? 弟兄姐妹们，你们听这句话是不是很吊诡？ Ini bukankah hal yang paradoks? 他嘴巴已经喊主啊， Dia sudah mengatakan Tuhan. 代表他已经知道现在这一位就是主了， Dia sudah tahu bahwa ini adalah Tuhan. 但他不知道那个是谁， Tapi dia nggak tahu siapa 所 Tuhan 以他说 itu. 你是谁？ Sehingga dia mengatakan siapa engkau? 接着主告诉他， Sehingga Tuhan mengatakan kepadanya, 我就是你所逼迫的耶稣。 Akulah Yesus yang kau aniaya itu. 保罗属灵的眼光此时此刻完全被打开 Dan 了， pada saat itu mata rohani daripada Paulus terbuka 他 lebar. 亲自与神面对面了。 Dan dia sudah berhadapan dengan Tuhan, muka dengan Tuhan. 他终于知道耶稣就是真神。 Dan akhirnya dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah. 从此我们看见保罗的后半生有一个很大的转变， Sehingga kita melihat dalam hidupnya Paulus hidupnya berubah drastis. 他开始致力为主而活， Dan sehingga hidupnya hanya untuk Tuhan 去 saja. 传福音，去见证主。 Untuk memberitakan firman, untuk bersaksi kepada orang lain tentang Tuhan. 弟兄姐妹，为什么保罗能够活得有一个他从来没有违背过天上的意象？ Mengapa Paulus bisa hidup tidak pernah tidak taat akan penglihatan yang Tuhan berikan kepadanya? 因为他终于知道耶稣就是神， Karena akhirnya dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. 他是我们的主。 Dia adalah Tuhan kita. 亲爱的弟兄姐妹们， Bapak-Ibu saudara sekalian, 我们够认识耶稣吗？ apakah kita cukup mengenal Tuhan 我 kita? 们也许知道了很多的圣经知识， Atau mungkin kita tahu banyak pengetahuan tentang Alkitab. 但是我们真的认识这位神 Tapi 吗？ apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengenal dia? 如果我们说我们认识， Kalau kita mengatakan bahwa kita mengenal dia, 如果我们是在凡事上都很追求认识神， dalam kehidupan kita terus mengejar untuk mengenal dia, 那我们就能够越来越紧紧抓住上帝给我们这个传福音的意向。 maka kita akan berpegang teguh, berpegang erat bahwa tugas yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberitakan 去 Injil, 传福音，去见证主， untuk pergi dan memberitakan Injil kepada orang lain dan bersaksi tentang Tuhan 这是 Yesus. 第一个。 Ini hal yang pertama. 是什么原因使保罗能够一生持守这个从未违背过那从天上而来意象的生命呢？ Yaitu apakah yang menyebabkan bahwa Paulus tidak pernah tidak taat dengan penglihatan yang dari surga yang Tuhan berikan kepadanya? 第二， Yang kedua, 就是因为他认清了自己的角色， karena dia mengetahui tentang posisinya, 这个是在 siapa dia sebenarnya. 这个是在第16节， Ini ayat yang 我 ke-16. 们看在第16节， Mari kita lihat bersama-sama di ayat yang ke-16. 主给了他一个命令， Tuhan memberikan satu perintah kepadanya. 他刚开始说：“你起来站着， Dikatakan, tapi sekarang bangunlah dan berdirilah. 我特意向你显明，要派你做执事，做见证，将你所看见的事和我将要指示你的事证明出来。” Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. 在这边，主叫保罗起来站着， Di sini Tuhan menyuruh Paulus untuk bangunlah dan berdirilah. 站这个字在圣经里面， Berdiri dalam Alkitab. 那我想不只是圣经，在我们生活中也是。 Saya kira bukan hanya di Alkitab, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, 站有一个要听命的意思， itu pada saat berdiri, itu artinya kita ingin mendengar perintah. 就是下阶层的人要听上阶层的人对他的判断、指责、称赞，或者是公布命令。 Itu pada saat bawahan mendengar dari atasan bagaimana dia harus mempercayai, bagaimana dia harus mengikuti perintah dari atasannya. 站着的总是要像一个仆人一样遵行命令。
Pada saat berdiri itu artinya dia harus seperti hamba yang harus taat kepada perintah tuannya. 当我们坐下来的时候，可能就是工作做完了。 Pada saat kita duduk artinya bahwa kita telah menyelesaikan pekerjaan kita. 但是现在上帝他要差派保罗工作的时候， Tapi di sini Tuhan Yesus ingin memerintahkan Paulus untuk dia bekerja. 所以神叫保罗起来站着， Sehingga Tuhan menyuruh Paulus untuk bangun dan berdirilah. 站起来听我说话， Berdirilah dan dengarkan saya. 听我给你的命令。 Dengarkan perintah yang daripada saya. 弟兄姐妹们，这件事让我们认清了一件事， Dan di sini kita harus di sini membuat kita mengerti satu hal, 就是我们是神的仆人。 bahwa kita adalah hamba Tuhan. 神的仆人就是主说什么我们就做什么， Kita adalah hamba Tuhan sehingga Tuhan mengatakan apa kita harus mengikutinya. 没有一点不顺从的空间， Tidak ada satu tempat tidak taat, kata tidak taat. 只有唯命是从。 Itu kita harus terus mengikuti perintah itu. 神的仆人 Hamba Tuhan 或者是上帝的儿女， atau anak-anak Tuhan. 我们唯有这个身份是永不改变的。 Kita ada satu karakter yang tidak bisa berubah. 也是最宝贵的身份 Itu ada satu position。 satu position yang tidak pernah berubah. 我们不要因为扮演太多角色， Kita karena mungkin membawa banyak karakter dalam hidup kita, 我们就把这个最重要的身份忘了， sehingga kita melupakan satu karakter yang sangat-sangat penting. 以至于遗失了上帝给我们的意向。 Sehingga kita melupakan misi yang daripada Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，我们生活在世上，我们有很多的角色。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di dunia ini, kita mempunyai banyak karakter. 可能在这当中，有人是丈夫， Mungkin di tengah-tengah kita mempunyai karakter sebagai seorang ayah, 有人是妻子， yang seorang sebagai istri, 有人是儿子， ada yang sebagai anak, 有人是女儿， ada yang sebagai putri, 对，有些人是长老， yang mungkin sebagai penatua, 对，有些人是员工， ada sebagai pekerja, 有些人是老板。 ada seorang bos. 我们有很多的角色， Kita banyak sekali karakter. 我们也很想要扮演好这些角色， Dan kita juga ingin menghidupkan karakter ini dengan baik. 想要当一个好妻子、好丈夫、好员工，想要当一个要符合很多人的期待的角色。 Mungkin kita ingin menjadi seorang ayah yang baik, ibu yang baik, anak-anak yang baik, dan kita ingin menyenangkan orang lain. 对，但弟兄姐妹，如果我们只是记得这些角色， Tapi Bapak Ibu Saudara sekali, kalau kita hanya ingin melakukan karakter ini saja, 有的时候我们久了，我们会觉得很疲倦、很无力。 mungkin makin lama kita akan merasa capek karena ingin membuat orang lain senang. 我们失去了上帝给我们的意向， Kita lupa akan misi daripada Tuhan. 我们好像我们忘了这个身份，忘了自己的价值。 Kita lupa posisi kita dan kita lupa betapa berharganya posisi ini. 可是弟兄姐妹们，只有一个角色，就是我们是神的儿女，是神的仆人。 Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya satu posisi, satu karakter, itu kita adalah hamba Tuhan, anak Tuhan. 只有这个角色是永远不变的。 Hanya ada karakter ini tidak pernah berubah. 只有我们记得这个角色，我们才能够再一次拾起上帝给的意象。 Dan pada saat kita tahu karakter ini, maka kita akan mendapatkan tenaga, kekuatan daripada Tuhan. 然而这样子，我们做一切事情就不再一样了。 Sehingga pada saat kita melakukan hal itu, kita bukan orang yang sama lagi. 我们会知道，当成为母亲，我们是要用上帝的话语去喂养孩子。 Pada saat kita menjadi seorang ibu rumah tangga, kita ingin menjaga anak-anak kita. 对，当老师的要用主的榜样去教导孩子。 Dan juga pada saat kita menjadi guru, kita ingin mengajar murid-murid yang baik. 当医生的是要用是要让那些身体软弱者来看见上帝的怜悯。 Dan juga pada saat kita menjadi dokter, kita ingin supaya pasien kita boleh melihat kemuliaan Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，我们必须时时刻刻， Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus setiap saat 我们要认清、提醒自己， kita harus ingatkan diri kita sendiri. 我是主的仆人， Saya adalah
Saya adalah hamba 我 Tuhan. 是主的儿女， Saya adalah anak-anak Tuhan. 好叫我们无论做什么， Sehingga apapun yang kita lakukan, 我们都不违背主所赐的意向， sehingga kita tidak taat kepada misi visi yang daripada Tuhan, 就是去见证主，去传扬主。 yaitu kita pergi untuk memberitakan Injil, menjadi saksi bagi Tuhan. 这是第二点。 Ini adalah hal yang kedua. 最后是什么原因 Dan yang terakhir, apa alasannya? 使得保罗能够一生持守，从未违背过那从天而来，也就是要见证主、传扬主的意向呢？ Sehingga membuat Paulus tidak pernah tidak taat kepada penglihatan yang dari surga yang Tuhan berikan kepada dia untuk memberitakan Injil kepada orang lain. 第三点，在第18节， Hal yang ketiga adalah di ayat yang ke-18. 就是因为他明白了这个意向的宝贵， Dia mengetahui bahwa visi betapa berharganya visi daripada Tuhan ini. 我们看这18节怎么说？ Mari kita lihat ayat yang ke-18 apa yang dikatakan di sana. 我请赖传道来读这 Saya 段 akan baca ayat 18 untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. 弟兄姐妹们，我们所要传扬的意向是多么宝贵啊！ Bapak Ibu saudara sekalian, visi yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita saksikan itu adalah sangat-sangat berharga. 因为我们所做的工作是要开瞎子的眼， Yang ingin kita kerjakan adalah kita memelekkan mata orang buta. 要他们所看见的，它不是只是身体上的医治， Yang ingin mereka lihat adalah bukan hanya tubuh saja yang disembuhkan, 更重要的是灵性上， tapi yang lebih penting adalah kerohanian mereka. 让他们知道，就是他们是多么的眼瞎，多么的盲目， Kita ingin mengatakan kepada mereka bagaimana butanya mata rohani mereka. 让他们知道他们是多么的抵挡这位真神， Dan kita ingin mengatakan kepada mereka bagaimana mereka menolak Kristus. 然后接着要把他们带进到这个真理里面。 Sehingga kita ingin membawa mereka kembali kepada kebenaran firman Tuhan. 但是弟兄姐妹们， Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, 这个意向虽然宝贵， kita melihat bahwa walaupun visi misi ini begitu berharga, penglihatan begitu berharga, 但是当我们去传福音的时候， tapi pada saat kita mengabarkan Injil, 我们也要预备心， kita juga harus mempersiapkan diri kita. 因为当我们委身在这个意向里的时候， Itu pada saat kita sungguh-sungguh masuk ke dalam ingin melakukan penglihatan visi misi ini. 这也表示着我们即将要面对逼迫、殴打还有抵抗。 Mungkin kita juga akan menderita untuk dianiaya dan juga dipukul. 为什么呢？因为我们的对象是一群瞎眼的人， Mengapa demikian? Karena orang yang kita hadapi mereka adalah orang yang buta. 甚至我可以说得更严重一点， Mungkin saya bisa mengatakan lebih berat 就 lagi. 是当你告诉他们真理是什么的时候， Itu pada saat kita mengajarkan kepada mereka tentang kebenaran firman 那些 Tuhan. 如同瞎子的人还想要也把你的眼睛弄瞎。 Dan orang yang buta rohaninya ini, dia mungkin akan membutakan mata kita. 弟兄姐妹们，有一本书 Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu buku 叫做《盲人国度》， itu mengatakan tentang the city of blindness. 那这是一个短篇的小说， Ini adalah satu novel 在讲到有一个人他是登山者， yang mengatakan bahwa ada satu orang, dia adalah seorang pendaki gunung. 那当他登山的时候，他就掉进了一个山谷。 Dan pada saat dia mendaki gunung, dia jatuh ke dalam satu tempat. 那这个山谷是与世隔绝的， Dan tempat ini adalah sangat terpisah, sangat terpisah daripada dunia luar. 是，然后这个山谷的人，因为他们有一种天生的病，所以世世代代的人都是眼瞎的。 Dan juga karena mereka mempunyai satu penyakit, orang-orang yang ada di dalam kota ini, mereka semuanya matanya buta.
他们不知道有视觉，他们不知道是可以看见的。 Mereka tidak tahu bahwa mereka harusnya mereka bisa melihat karena mereka buta sejak dari lahir. 所以当这个登山者他掉这个山谷，他告诉他们说我看过什么东西的时候， Dan pada saat pendaki gunung ini jatuh ke tempat mereka dan dia berusaha ingin mengatakan kepada mereka apa yang dia lihat. 哇，这些人觉得这个人疯了，他觉得这个人是神经病。 Dan orang-orang ini mengatakan bahwa ini adalah orang gila. Dia mengatakan hal-hal yang ini. 哇，这些人无法接受，甚至想要弄瞎他的眼睛。 Dan mereka tidak bisa percaya dan mereka berusaha untuk membutakan matanya. 那我听说这个故事最后就是这一个登山者他爱上了当地的一个女子。 Dan juga di cerita ini mengatakan bahwa pendaki gunung ini mencintai salah satu gadis yang ada di kota itu. 那这一群族人说：“好，你可以娶这个女子为妻，但是你的眼睛必须要被我们挖出来。” Dia mengatakan orang-orang yang di sana mengatakan boleh, tetapi dengan satu syarat bahwa mata kamu harus dibutakan. 对，但是这一个登山者他一刚开始答应， Dan juga pendaki gunung ini awalnya dia mengatakan boleh, 但最后他决定带着这个女生逃亡。 tetapi pada akhirnya dia membawa wanita ini dan dia melarikan diri. 因为这群人觉得就是他疯了，想要把他眼睛弄瞎。 Karena orang-orang ini mengatakan bahwa mungkin dia sudah seperti orang gila, makanya matanya harus dibutakan. 弟兄姐妹们，这本书的作者， Bapak Ibu saudara sekalian, penulis novel ini 他不是基督徒， dia bukan orang Kristen, 但是他讲的真是好。 tapi apa yang dikatakannya benar-benar sangat bagus. 瞎眼的人因为习惯瞎眼， Orang buta karena mereka sudah terbiasa buta. 当看得见的人来跟他讲的时候， Sehingga pada saat orang yang bisa melihat ingin mengatakan kepada mereka, 他反而说你有神经病。 malahan mereka yang orang buta ini mengatakan bahwa mereka ada orang yang mengabarkan ini adalah orang gila. 他要弄瞎你，要使你跌倒， Dia ingin membuat mata kamu menjadi buta, dia ingin membuat kamu jatuh. 要让你掉进罪恶里， Dia ingin membuat kamu jatuh ke dalam 要 dosa. 让你违背神。 Mereka ingin supaya kamu menolak Kristus. 就如同保罗他一生所遭遇的， Sehingga seperti apa yang dirasakan oleh Paulus. 但是我们感谢主， Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. 在22节， Di ayat yang ke-22. 保罗说：“然而我蒙神的帮助，直到今日还站得住。 Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang ini. 我们能够站在神的意象里，永不违背， Kita bisa tetap berdiri di depan Allah dan kita tidak pernah tidak taat. 实在不容易。 Bukan hal yang gampang. 只有我们不断的求上帝来帮助， Hanya satu hal yaitu kita terus memohon kepada Tuhan, terus memohon kepada 并 Tuhan. 且继续求上帝神的圣灵来光照，让我们能够看得更清楚。 Dan juga kita mohon supaya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita supaya kita bisa melihat lebih 我 jelas. 们能够看到这个意象的宝贵，而去传福音来见证主。 Dan kita melihat bahwa betapa berharganya penglihatan daripada Tuhan ini sehingga kita boleh terus mengabarkan Injil. 弟兄姐妹，最后我要分享一个故事。 Bapak Ibu saudara sekalian, terakhir saya ingin membawakan satu cerita. 有一天， Satu hari 有一个未信者， ada satu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. 他问了他的朋友， Dia bertanya kepada satu temannya, 一个印第安的基督徒， ada orang Indian yang dia adalah orang Kristen. 他说 Dia mengatakan,：“ 为什么每次我与你谈话时，你总是要提耶稣的名呢？ mengapa setiap kali waktu kamu berbicara kepada saya, mengapa engkau terus mengatakan tentang Tuhan Yesus?” 这位印第安朋友听了之后， Orang Indian yang mendengar hal itu, 他沉默，没有 dia 说什么。 diam dan tidak berkata apa-apa. 接着， Dan kemudian 他从地上捡起了一堆枯树枝，还有一些枯叶， dia mengambil segumpal ranting-ranting dan juga daun-daun kering 然后他就把它铺了起来。 dan juga dia men-set up-nya dengan baik.
然后他又抓起了一只虫放在上面， Dan juga dia menangkap seekor ulat dan taruh di atas daun itu. 然后他就用火把它点了起来， Dan juga dia menyalakan api. 对，把火放在这个枯的树叶下面 Ya. 烧。 Dia menyalakan api di kumpulan ranting yang di atasnya ada daun. 这时候，这个印第安的朋友非常惊讶的看见， Dan temannya melihat dan dia sangat terkejut. 这只虫因为全身发热，它就开始扭动它的身躯， Dan juga karena mulai panas, ulat ini mulai menggeliat. 然后它不断的扭动，不断的扭动，好像非常痛苦的挣扎 Dan 着。 dia terus menggeliat dan terus merasakan kesakitan. 后来，这位印第安的基督徒， Dan akhirnya orang Kristen Indian ini, 他做了一个动作， dia melakukan satu hal. 他将自己的手指就伸向虫， Dan juga dia meletakkan jarinya di depan ulat itu. 放在虫的旁边。 Dia taruh di samping ulat itu. 哇！只见这只虫一碰到他的手，就开始立刻的往上爬。 Dan pada saat ulat ini menyentuh jari daripada orang Kristen Indian ini, dia langsung naik ke atas, menggeliat naik ke atas. 亲爱的弟兄姐妹们， Bapak Ibu Saudara sekalian, 我们的生命也是如此。 hidup kita juga begitu. 我们和保罗一样， Kita seperti Paulus. 我们原本都走在一条背逆神、逼迫神的路， Kita sedang berjalan satu hidup yang kita tidak kita menolak Tuhan dan kita tidak mau mengikut Tuhan. 这个下场只有死， Dan juga di akhir hidup ini hanya kematian yang menanti kita. 就好像这只虫一样。 Seperti ulat ini. 但是因为上帝的怜悯， Tapi karena anugerah 他向 daripada Tuhan. 他向保罗显现， Dan dia memperlihatkan dirinya kepada Paulus. 他向保罗伸手。 Dan juga memberikan tangannya kepada Paulus. 当神的手触摸到保罗的时候， Dan pada saat tangan Allah menyentuh Paulus, 保罗只能做一件事， Paulus hanya bisa melakukan satu hal, 就是走向神， yaitu berjalan menuju kepada 不 Tuhan. 断的走向神。 Terus berjalan menuju kepada 这 Tuhan. 是保罗他亲身的经历， Ini adalah apa yang dialami oleh Paulus dalam 上帝 hidupnya. 带领他从黑暗中走入光明， Dan Tuhan membawa dia dari kegelapan menuju kepada terangnya hidup. 因此从那个时刻开始，保罗只有一件事， Sehingga mulai saat itu Paulus hanya ada satu hal, 就是将这个从天而来的意象传扬出去，永不违背。 sehingga dia mendapatkan penglihatan dari sorga ini. Dia terus memberitakan itu dan dia tidak pernah tidak taat. 亲爱的弟兄姐妹们， Bapak Ibu Saudara sekalian, 今天我们又是如何的呢？ bagaimana dengan kehidupan kita? 我们是否愿意像保罗一样？ Apakah kita mau seperti Paulus? 不管我们是年长的， Walaupun kita mungkin sudah berumur, 不管是从30岁、40岁，甚至到90岁、100岁， mungkin sampai dari umur 30 tahun, 40 tahun, mungkin 90 tahun, 100 tahun. 我们都能够说，我们一生传扬这个从天而来的意象，永不违背。 Kita bisa mengatakan bahwa saya tidak akan pernah tidak taat kepada penglihatan daripada Tuhan atau misi daripada Tuhan ini. 去见证主，去传扬主耶稣基督。 Untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi Kristus. 不管上帝把你放在一个什么样的角色上， Walaupun bagaimanapun Tuhan menaruh Anda di dalam karakter apa saja, 你都愿意永远不忘这个上帝仆人的角色。 apakah kita mau supaya kita selalu mengingat bahwa kita ini, karakter kita ini sebagai seorang hamba Tuhan, 去传扬他，见证他们。 untuk pergi memberitakan firman, untuk pergi menjadi saksi bagi dia. 亲爱的弟兄姐妹们， Bapak Ibu Saudara sekalian, 我们是否愿意 apa kita mau 也像保罗一样， seperti Paulus, 过一个从来没有违背这个意象的生活呢？ hidup yang tidak pernah tidak taat kepada penglihatan daripada sorga ini? 我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱天父上帝， Bapa di sorga, 我们向你感谢， kami sangat bersyukur kepada Engkau.
主啊，你是没有限制的神。 Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah dibatasi. 主啊，你要做的事没有不成就。 Tuhan, apa yang Engkau ingin lakukan tidak pernah tidak terjadi. 主啊，有的时候是我们自己限制了你， Tapi Tuhan, terkadang kami yang telah membuat batasan kepada Engkau. 有的时候也许因为疫情的关系， Mungkin karena pandemik ini, 我们就忘了去传福音。 kami lupa untuk memberitakan Injil. 也许是因为我们身体的关系， Mungkin karena keadaan tubuh kami, 我们就忘了去传福音。 kami lupa untuk memberitakan Injil. 主啊，今天求你再一次， Tuhan, biarlah pada hari ini Engkau sekali lagi 主啊，把这个意象放在我们心里面， memberikan penglihatan ini ke dalam hati kami. 让我们能够体会主啊，你对那失丧灵魂的那种迫切要传福音的心。 Tuhan, sehingga kami boleh merasakan bagaimana Engkau ingin kami memberitakan Injil itu begitu gigih. 让我们能够重新拾起这个意象， Sehingga kami boleh sekali lagi membangkitkan semangat untuk memberitakan Injil. 永远不违背。 Dan sampai akhirnya kami tidak pernah tidak taat. 我们如此感谢祷告，都是奉靠主耶稣基督的名求。 Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 谢谢弟兄姐妹们， Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita. 上帝赐福你们。 Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Semuto Nilai. Kita harus taat kepada perintah Tuhan, tidak pernah menolak untuk mengabarkan Injil keselamatan kepada teman-teman, saudara-saudara yang kita kenal di sekitar kita. Mari kita menetapkan langkah kita untuk ikut Tuhan dengan menyanyikan lagu Setiap Langkah Ikut Tuhan. Setiap langkah selalu ikut Yesus. Yesus akan pimpin jalanmu, ikutlah Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa. Ini jalan kemenangan. Ikutlah Yesus. Setiap langkah selalu ikut Yesus. Yesus akan pimpin jalanmu, ikutlah Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa. Ini jalan kemenangan. Ikutlah Yesus. Oma dan Opa, tiba saatnya kita memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Persembahan Kami Sederhana Sekali. Persembahan kami sederhana sekali.
di sorga, kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Berkatilah persembahan ini sehingga hati Engkau disenangkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan Opa, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau mendoakan negara kami, negara Indonesia, dengan Bapak Jokowi sebagai presiden kami. Biar Tuhan memberikan hikmat kepada beliau di tengah kondisi ekonomi dunia yang terus merosot. Biarlah boleh mengusahakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Biar rakyat Indonesia juga boleh bersatu hati Tuhan untuk membangun negeri ini, bukan untuk saling menjatuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan jemaat Tuhan, khususnya di GPMRI Kelapa Gading. Biarlah Tuhan lewat sakit penyakit ini, kiranya hati mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga yang merawat, sehingga boleh di dalam masa perawatan yang sakit ini, hati mereka juga boleh dihiburkan karena kasih Tuhan melingkupi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pertumbuhan iman jemaat GPMRI Kelapa Gading, khususnya setelah pandemi yang berkepanjangan selama 2,5 tahun. Kiranya Tuhan Yesus, kami tetap bersekutu di dalam komunitas persekutuan usia indah, sehingga kami saling mendorong, saling mendoakan, saling mengasihi satu sama lain. Biarlah kasih Tuhan nyata di dalam persekutuan kami. Dengan kesetiaan kami tetap mengikuti persekutuan-persekutuan baik secara online maupun onsite. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan Opa, tiba saatnya kita mengakhiri persekutuan kita pada hari ini dengan menaikkan doa Bapa kami dan pujian Bapa terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma dan Opa, persekutuan kita pada hari ini telah selesai. Biarlah Oma dan Opa dan kita semua boleh taat kepada perintah Tuhan untuk selalu mengabarkan Injil. Tuhan Yesus memberkati Oma dan Opa.